Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Bersyukur lagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita dapat bersama-sama dalam sesi tadabbur Al-Quran mengikut muka surat. Alhamdulillah. Pada pagi ini kita akan bersama-sama insya-Allah di dalam suasana begini kerana tiba-tiba hujan turun dengan lebatnya. Jadi kita tidak dapat mengadakan sesi kita di luar di outdoor pada pagi ini. Jadi kita akan berada di dalam suasana ini insya-Allah. Pagi ini kita akan bersama-sama di muka surat 524 insya-Allah. Hari ini 10 hari bulan Jamadil Awal tahun 1442 Hijriah bersamaan dengan 25 hari bulan Disember tahun 2020. Hari ini adalah dianggap sebagai hari Christmas, maka hari ini adalah hari Jumaat. Bagi umat Islam kita adalah hari raya hari ini, bukan hari raya kerana Christmas bukan, tapi hari raya kerana kita adalah sedang berada pada hari Jumaat. Jadi insya-Allah hari ini akan bersama-sama, kita akan bersama-sama dalam surah At-Tur ayat yang ke-15 dan hingga ayat yang ke-31. Untuk maklumat semula insya-Allah bahawa surah At-Tur ni ada 3 muka surat sahaja ataupun 2 muka surat setengah saja sebenarnya. 2 muka surat setengah. Jadi kita sekarang berada pada muka surat yang kedua dan selepas daripada ni kita hanya ada 1 muka surat saja lagi daripada surah At-Tur. Sebagaimana kita sebut semalam bahawa surah At-Tur ni adalah merupakan surah yang digambarkan Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan dalam surah At-Tur ni tentang balasan-balasan yang akan terkena kepada orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang tidak beriman. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menseiringkan kadang-kadang kemudian disebutkan orang yang beriman, kemudian disebutkan balasan terhadap orang-orang yang tidak beriman. Jadi berulang kali bertukar ganti. Jadi kita akan lihat insya-Allah dalam muka surat yang kita baca pada pagi ini bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah gandingkan perkara ini, iaitu gandingkan di antara 2 benda, iaitu kadang-kadang disebutkan kisah dan juga balasan yang akan diterima oleh orang-orang yang beriman dan kemudian selepas tu orang-orang yang tidak beriman, dan begitulah juga sebaliknya insya-Allah. Jadi kita mulakan insya-Allah pada hari ini dengan ayat yang ke-15 ayat yang ke-15 daripada surah At-Tur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afasihrun hadza am antum la tubsirun. Islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Jadi saya telah bacakan ayat yang ke-15 dan juga ayat yang ke-16 sebentar tadi. Jadi ayat ini adalah sambungan daripada sebelum daripada ni, di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah menceritakan tentang apa, iaitu orang-orang yang tidak beriman ni pada hari akhirat mereka ni akan ditolak dengan dahsyatnya, dengan kerasnya ke dalam neraka. Dan kemudian dikatakan kepada mereka, inilah dia neraka yang kamu dulu katakan ia adalah bohong, kamu kata ni penipu, kamu kata tak adalah, tak berlakulah, mana ada. Sekarang ni sekarang kamu nampak dia depan mata kamu. Jadi pada ayat 15 yang akan kita baca pada pagi ni, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan afasihirun haza. Jadi adakah yang kamu sedang lihat depan kamu sekarang ni, adakah ini afasihirun? Adakah ini masih lagi sihir? Sihir ni maksudnya adalah benda yang tak ada pun tapi nampak macam ada. Kalau kita pada hari ini ni macam main silap mata lah kan Main silap mata ni orang nampak macam ada, sebab tu dalam bahasa Arab dia panggil sahir. Dalam bahasa Arab tukang silap mata ni orang panggil dia sahir, seolah-olahnya macam dia ni tukang sihir lah, walaupun dia ni bukan tukang sihir kan, tapi dia memukau kita dengan permainan silap matanya. Tetapi sihir pun begitulah. Sihir sebenarnya satu benda yang tidak wujud, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tapi kita ni seolah-olah nampak benda tu. Jadi Allah Taala lah bagi kita tak nampak, seolah-olah pandai orang tu. Jadi akhirnya seolah-olahnya begitu. Jadi dalam ni Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada orang kafir kan, setelah mereka dah masuk neraka tu. Jadi Allah Taala tanya mereka, afasihirun haza, ni sihir lagi ke? Sihir juga ke ni? Am antum la tusirun, ataupun kamu memang tak nampak lah. Tak nampak sebab apa? Tak nampak lah kan. Ni takkan tak nampak lagi. Jadi persoalan ni nama dia adalah persoalan taubih ataupun soalan az-zajru, ancaman ataupun merendah-rendahkan, mempermain-mainkan. Barulah kamu tahu sekarang ni kan. Ini adakah sihir ke ataupun bukan ke? Ni yang dikatakan, yang kamu tuduh Muhammad ni sihir. Ni lah dia. Sihir lagi ni. Gitu.
Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berkata pada ayat yang ke-16, islauha, masukkan dia ke dalam neraka tu, fasbiru aw la tasbiru sawaun alaikum. Allah Taala ini pun satu kata-kata sebenarnya yang taubih juga, iaitu nak katakan macam ni lah, kalau kita atas dunia ni kan, kamu sanggup tak sanggup, dia kata orang yang akan kena tu biasanya kata tak sanggup. Biasa kalau tak sanggup okeylah, sebab apa, dah tak mampu dah. Tapi di hari akhirat ni kan tak ada dah kan, awak kata sanggup ke, awak tak sanggup ke, awak bersabar ke, awak boleh tahan ke, awak tak boleh tahan ke, sama saja kan, sama apa, iaitu kamu akan tetap dimasukkan ke dalam neraka. Sebab apa, dah dikatakan, dah diceritakan kepada kamu semasa di dunia perkara-perkara ni, tapi kamu tak peduli juga, kamu tak dengar juga. Sekarang ni kamu sanggup ke tak sanggup ke, akan dimasukkan juga ke dalam neraka. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Ini dibalas ni bukan sebab apa, sebab atas apa yang kamu lakukan semasa ada dunia lah. Ini bukan sebab sahaja kami nak balas kamu nak dendam ke nak apa, tak. Kamu ini adalah hasil daripada apa yang kamu usahakan di atas dunia. Allah Ta'ala dah bagi waktu kepada kita lah kan, kepada kita semua lah kan, pada di atas dunia pada hari ini. Allah Ta'ala dah bagi masa, Allah Ta'ala dah bagi Rasul, Allah Ta'ala dah bagi Quran kepada kita. Jadi kalau adalah manusia juga tak nak faham juga, tak nak sedar juga, jadi itu memang balasan dia lah kan. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Kamu ni dibalas kerana apa yang kamu buat lah. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut selepas daripada itu, iaitu apa? Tadi itu ialah tentang orang-orang yang tidak beriman. Sekarang Allah Taala sebut pula, cerita pula tentang berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Orang yang beriman ni akan dapat apa? Sekarang kita gembiralah insya-Allah kan. Sebab apa kan? Sekarang Allah Taala nak ceritakan tentang benda-benda yang baik kepada orang yang beriman. Jadi marilah kita sama-sama berdoa supaya Allah Taala menjadikan kita minal muttaqin, daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita mendapatlah balasan-balasan yang telah diceritakan, yang akan diceritakan, yang akan kita bacakan di dalam ayat-ayat bermula daripada ayat yang ke-17 ni. Innal muttaqin fi jannatin wa na'im. Yang pertamanya, orang yang bertakwa ni dia akan dapat, selepas daripada dia mati di syurga nanti, di akhirat nanti, dia akan dapat fi jannat, dia berada di dalam syurga, jannah, ataupun yang kita kata dalam taman-taman, wa na'im, dan juga nikmat. Tak ada benda di akhirat ni untuk orang yang muttaqin. Dalam syurga ni tak ada benda yang menyakitkan, yang menyusahkan, yang melemahkan, yang memenatkan. Tak ada. Semua tu na'im. Kemudian Allah Ta'ala kata fakihina bima atathum rabbuhum, bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum azabal jahim. Jadi fakihin ni bukan yang maknanya itu buah bukan makna buah kan, tapi fakihin tu maknanya ialah mutalazzizin, gitu kan. Maknanya berseronoklah kamu wahai orang-orang yang beriman, wahai orang bertakwa kan. Fakihina bima atahum rabbuhum, dengan apa yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kamu, maka seronoklah kamu senang-senanglah hati kamu. Wa waqahum rabbuhum azabal jahim, dan Allah Ta'ala telah pelihara kamu, selamatkan kamu daripada azab jahim, azab neraka jahim. Maknanya azab neraka kamu dah selamat dah sekarang ni, kamu dah melepasi dah, kamu sekarang berada dalam syurga. Jadi oleh kerana itu kan fakihin, berseronok-seronoklah kamu sekarang. Masya Allah kan, kita rasa sangat-sangat merinduilah kan suasana yang macam ni, yang macam mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan untuk orang-orang yang muttaqin ni. Moga-moga Allah Taala menjadikan kita lah daripada orang-orang yang muttaqin insya-Allah. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala berkata apa lagi kan, iaitu fakihin tu satu, kemudian yang kedua kulu washrabu, makan dan minumlah, hani'an bima kuntum ta'malun. Hani'an bila disebut makan dan juga minum dalam syurga ni, dia akan sebut hani'an. Jadi apa maksud hani'an? Ulama-ulama sebut ni hani'an ni ialah maknanya yang pertamanya dari dua perkara mengenai hani'an ni, itu bila dikaitkan dengan makan dan juga minum, maka dia kata makan dan minum hani'an artinya yang pertama tidak ada penat lelah, yang keduanya tidak ada side effect, tidak ada kesan-kesan yang tak baik hasil daripada makan dan juga minum. Kita ni makan atas dunia ni, dua-dua tu ada. Apa? Ada. Yang pertamanya penat dan lelah kan. Kadang-kadang penat cari makan, penat cari minum. Kemudian bila makan pula, penat makan, penat minum. Lepas tu ada side effect pula. Side effect dia kata mengantuk lah, side effect dia lah banyak garam lah, banyak gula lah, naik darah lah, dah macam-macam sekali kan.
Itu side effect daripada apa? Daripada apa ni lah kan, daripada makan tu jadi makan dan minum. Jadi dalam di akhirat ni Allah Subhanahu Taala sebutkan kulu washrabu hani'an. Hani'an jadi makna kamu tak akan merasai benda-benda tu semua tu kan. Masalah-masalah tadi tu semua tak ada kan. Bima kuntum ta'malun. Jadi semua tu kerana apa? Kerana kamu telah lakukan apa yang kamu lakukan semasa kamu ni berada di atas dunia. Seterusnya muttaqiina. Yang ketiga, Allah Ta'ala sebut lagi kan, apa yang orang-orang yang berada dalam syurga, orang muttaqin ni dapat. Masya Allah kan, muttaqiina ala sururin masfufah. Muttaqin ni ialah satu keadaan di mana kita duduk bersandar. Duduk bersandar, bertelekan lah orang katakan muttaqin, berduduk. Itu adalah style orang-orang dulu, raja-raja dulu kan. Kalau mereka makan tu, itu style mereka. Mereka tak duduk macam kita ni, duduk atas meja macam tu kan. Tak, tapi mereka duduk bertelekan. Jadi menunjukkan maknanya kehebatan lah, keseronokan lah, maknanya relaxnya, tak ada masalahnya. Itu nama dia muttaqiin. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut menggunakan perkataan ini nak menunjukkan bahawa orang-orang yang dalam syurga ni kan duduk bertelekan, relax kan, kalau nak makan minum, nak buat apa pun, muttaqiin ala sururin. Sururin ni jamak, perkataan jamak kepada sarir. Sarir ni maknanya kita kata katil lah kan. Jadi mereka ni duduk atas katil, duduk atas macam-macam lah istilah bahasa Melayu kan, tapi maknanya sini lah duduk di atas satu tilam, di atas yang empuk dan sebagainya. Itu muttaqiin ala sururin masfufah. Kemudian masfufah tersusun, tersusun cantik kan. Kalau kita contoh katakan, kalau kita pergi ke hotel kan, dia akan susun cantik kan. Hotel lah biasa kan, susun cantik apa kan, katil tu, even kadang-kadang tu diukur tu kan dengan tali kan, ukur 1 senti bawah kan, supaya teratur kan, hujung sini diikat dengan betul kan, tak boleh lebih kan. Itu di antara contoh-contoh lah yang kita atas dunia pun kita boleh tengok kan, masfufah. Tapi di akhirat ni wallah lebih lagi kan, suasana dia macam mana. Tapi masfufah, bila tersusun kita akan nampak sangat-sangat cantik kan. Jadi orang-orang yang beriman ni, Masya Allah kan, kita akan dapat berada di situ kan, iaitu muttaqiin ala surri masfufah, yang tersusun. Kemudian wazawwajnahum bihaurin ain. Kemudian seterusnya apa? Zawwajna tu erti apa? Bukannya makna dikahwinkan, bukan angkahna, bukan. Jadi ulama tafsir kata di sini maksudnya ditemankan, diiringikan, dikawankan. Maknanya bersama-sama dengan dia tu apa benda kan? Hurin ain. Hurin ain tu ialah satu gambaran kepada bidadari lah kalau bahasa Melayu kan. Tapi ialah hur tu maknanya setengah terjemahan dia kata dia adalah putih. Kemudian tu ain tu ialah mata. Ada setengah terjemahan dia kata bermata jeli. Wallahu alam lah. Tapi kalau dalam tafsir jalan lain disebutkan mempunyai mata yang luas kan. Jadi bermata luas, wallahu alam. Tapi nak menunjukkan semua itu adalah menunjukkan kepada kecantikan. Kecantikan apa? Iaitu orang-orang yang mengiringi, menemaninya kan. Semua tu yang cantik-cantik belaka. Ini nikmat Masya Allah kan. Bila kita dengar ni semua ni, kita akan rasa Allahu Akbar kan. Kita rasa macam tak nak lah kan dunia ni kan. Kita nak akhirat kan. Tapi nak akhirat, nak syurga, bukannya nak apa kan. Jadi untuk dapatkan syurga ni, maka kita kena beramal atas dunia ni kan. Tak boleh main-main. Wallazina amanu wa wattaba'athum zurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahinun. Jadi ayat ini adalah satu lagi Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan, sebagaimana ulama-ulama tafsir kata, Allah Ta'ala nak sebutkan salah satu lagi daripada nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang-orang yang dalam syurga ni. Apa dia? Iaitu Allah Ta'ala nak berikan kepada mereka ni, iaitu kita ni kalau atas dunia kan, kalau zuriat kita, kawan kita, atau bukan kawan kita, minta maaf iaitu orang-orang yang kaum kerabat kita dapat bersama-sama dengan kita dapat satu nikmat. Dan kemudian tu tengok-tengok, wow, kan ada kan tendensi kan orang kan nak beri kepada adik-beradik dia, nak beri kepada ayah dia, nak beri kepada anak dia, anak saudara dia, sepupu dia. Itu tabiat manusia yang atas dunia ni kan. Kalau dia dapat jawatan, dia akan nak beri ni, beri ni. Nak berilah, ada sign bagi kontrak dan sebagainya kan. Tapi di akhirat ni, perasaan tu sebenarnya memang satu benda yang ada dalam diri manusia kan. Bukanlah kita kata satu benda yang, ya benda tu salah salah kalau kita buat salah kan, dalam bentuk yang salah. Jadi, tapi perasaan itu, perasaan tu nak supaya saudara mara dia juga mendapat apa yang dia dapat,
Kalau benda itu adalah kebaikan, maka itu adalah satu naluri yang ada pada diri manusia. Jadi sebab itu Allah Subhanahu Taala sebutkan kat sini, di sini, iaitu apa? Iaitu di hari akhirat nanti akan ada di kalangan saudara mara dia tersendiri, yang mana zuriat-zuriat dia panggil sini, ya, iaitu yang mana kurang sikit daripada amalan dia, kurang amalan daripada apa yang dilakukan oleh si muttaqin ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah seolah-olah macam memberi syafaat sedikit daripada apa yang mereka dapat ni, maka Allah Taala tak gabunkan mereka tu sekali. Mereka masukkan mereka tu sekali kan, bersama-sama dengan orang-orang yang bertakwa tadi tu, hasil daripada terkena takwa mereka tu. Jadi ini adalah untuk memberi satu kegembiraan lah kepada mereka. Jadi itulah yang disebutkan dalam ayat yang ke-21 tadi kan. Jadi Allah Ta'ala kata, kullu mri'in bima kasaba rahin, semua itu adalah rahin. Rahin tu maknanya tergadai dengan amalan dia lah kan. Itu satu konsep lah, yang maknanya kalau orang tu jahat, orang tu memang kafir, maka dia takkan boleh lah masuk syurga kan. Mana boleh masuk syurga kan. Setiap amalan tu bergantung kepada apa yang tergadai dengan apa yang kita buat pada hari ini kan. Kemudian seterusnya, wa amdadnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun. Ni terus lagi. Dah berapa banyak kan. Ini nikmat-nikmat Allah Ta'ala sebut lagi kan. Bentuk-bentuk nikmat yang akan kita dapat kalau kita masuk syurga, InsyaAllah. Iaitu apa kan? Wa amdadnahum. Wa amdadnahum wa zidnahum. Maknanya kami tambahkan lagi. Maknanya beri lagi. Beri lagi apa benda? Bifakihatin. Mungkin mereka ni tak minta pun, tapi Allah Ta'ala beri lagi. Apa? Nombor satu, buah-buahan. Yang kedua apa? Walahmin. Dan juga daging-daging. Daging. Kita hari ni kan susah nak dapat daging ayam ke, nak dapat daging kambing ke. Betapa susah kan bila berlakunya COVID ni macam ni kan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ni akan lempahkan, tambahkan apa yang mereka nak, Allah Taala beri. Apa yang mereka tak nak, tak minta pun, Allah akan tambahkan lagi. Wa amdadnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun. Daripada apa yang mereka suka, apa yang mereka inginkan kan. Jadi maknanya dia suka benda ni kan, tapi lupa nak minta pun dapat juga kan. Tapi nak minta dah banyak dapat dah, tapi Allah Ta'ala beri lagi. Wa amdadnahum. Jadi nak ceritakan macam-macam mana Allah Ta'ala ni lempahkan apa nikmat yang sangat banyak kepada orang-orang yang berada di dalam syurga. Yatanaza'una fiha ka'san la lagwun fiha wala ta'thim. Dan kemudian lagi nikmat lagi, bentuk nikmat lagi, iaitu apa? Mereka ni berebut-rebut. Berebut-rebut apa? Bukan berebut-rebut atas dunia ni. Bukan berebut kerana benda tu sikit. Orang pergi berebut kerana barang ni sikit, jadi mereka pun berebut. Tak, berebut di sini. Ulama-ulama tafsir dah, berebut-rebut dalam keadaan kegembiraan, iaitu sebab dalam syurga apa benda yang tak cukup? Tak ada semua benda cukup. Tapi mereka berebut. Kenapa berebut? Sebab berebut bergurau-gurauan. Berebut-rebut kan. Kalau orang kita kan, kalau banyak benda kan, kita akan berebut-rebut. Wah, gembira kan tak? Berebut, kau curah pada aku curah pada kau kan tak? Kau lempar pada aku lempar pada kau kan. Gembira sangat kan? Jadi gembira. Itulah nama dia. Yatanaza'una fiha. Apa yang mereka gembira, apa yang mereka rebutkan tu, apa yang mereka campak-campakkan tu, suka-suka lempar-lempar tu, iaitu kan Ka'san. Ka'san ni maknanya gelas. Kalau kita kata piala ke, tapi piala apa? Bukan piala permainan tu, tapi gelas-gelas yang berisi apa? Ulama kata ialah berisi arak sebagaimana yang kita sebut khamrun. Tapi khamrun di sini, khamrun yang la laghun, yang tidak ada lagu. Tidak ada, maknanya setengah ulama kata yang tidak menyebabkan mabuk. Maknanya bila minum banyak-banyak mana pun tak ada mabuk. Tak macam arak dunia lah kan. Kemudian wala ta'thim, dan juga tidak berdosa. Maknanya tidak bersalah mereka nak minum pada masa tu. Jadi akhirat tak ada dosa dah, tak ada salah dah, buat je apa saja kan, semua boleh. Tapi setengah ulama kata la laghun itu maknanya dia tidak akan menyebabkan dia tu bercakap mengarut. Bercakap mengarut tidak menimbulkan perkataan-perkataan yang laghun. Kalau atas dunia ni, kalau orang minum arak macam mana kan, dia akan jadi laghun. Dia akan cakap merapu, dia akan cakap tak betul kan. Lepas tu ta'thim, dia akan bercakap benda-benda yang berdosa kan. Tapi dalam di akhirat nanti kan tak ada, benda-benda tu semua tak ada. Kan? Jadi dia minum, dia berebut-rebut minum, bergurau-gurauan minum, berlempar-lempar minum kan. Lepas tu tak adalah mengarut, merapu-rapu kan, tak ada. La laghun wala ta'thim. Kemudian wa yatufu alaihim, nikmat lagi. Allah Ta'ala tambah lagi nikmat. Apa dia? Wa yatufu alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'un maknun. Dan kemudian yatuf. Yatuf ni tawaf lah kan. Tawaf maknanya berpusing-pusing. Kalau kita lah manusia buat lah atas dunia ni kan. Kalau dalam majlis apa-apa, dalam parti apa-apa kan, ada orang bawa minuman tu kan, berpusing-pusing kan. Maknanya
pelayan-pelayan. Jadi di sini Allah Ta'ala juga ada ni sebut sini, iaitu macam itulah ibaratnya kan. Bahkan kita memang tak boleh imagine kan, suasana ni kan lebih hebat lagi lah. Tapi maknanya di sini ialah apa Allah Ta'ala sebutkan sini ialah adanya ghilman. Ghilman ni ialah lelaki-lelaki muda, lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. Laki untuk mereka tu sama, mereka ini seolah-olah, minta maaf, seolah-olahnya lu'lu'un, permata-permata maknun. Maknun ini ialah maksudnya ialah yang di apa ni, yang daripada kanna kununan dalam bahasa Arabnya. Kanna ni artinya apa? Iaitu satu benda yang tak pernah disentuh oleh tangan dan tak pernah dilihat oleh mata. Maknanya dia tertutup, disimpan elok maknanya kan. Jadi dibuka khusus untuk kamu, untuk hari akhirat kan. Jadi Masya Allah kan, bila kita teringat semua benda ni kan, kita rasa macam kita nak pergi dah sana kan. Suatu kehidupan yang sangat indah. Tapi semua tu adalah bergantung, bergantung. Ingat bukan boleh masuk akhirat, boleh pergi ke akhirat begitu saja kan. Tapi kita telah rahin, kita rahin tu maknanya bergadai, maknanya sanggup tak kita gadaikan dunia kita ni untuk kita dapat akhirat tu. Sanggup tak kita korbankan kesenangan-kesenangan dunia ini kalau ianya adalah dosa demi untuk mendapat akhiratnya. Sebab kalau kita sanggup untuk buat dosa atas dunia ni, bermakna kita akan dapatlah akhirat tu. Jadi bukan makna tak bersalah, bukan makna salah untuk kita ambil apa yang ada dunia kan. Tapi janganlah kerana kita nak dunia sehingga kita sanggup menggadaikan akhirat kita kan. Kita tengok kan betapa banyak kan apa yang berlaku sekarang lah kan. Manusia-manusia yang sanggup untuk kerana nak dapat dunia ni sikit maka sanggup dia menggadaikan akhirat dia. Jadi selepas daripada itu Allah Taala kata wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun. Kemudian mereka pula menghadap di antara satu sama lain. Menghadap bila kawan-kawan kita suka kan tak? Bukan kita. Kalau kita lah kata contoh kan tak? Kalau naik kereta api lah, wallah alam lah kepada siapa-siapa yang pernah naik kereta api kan, ataupun naik bas ke apa kan, kita tengok kalau bas tu menghadap semua ke depan kan. Tapi kalau ada kereta api kita boleh pusing kan. Jadi kita boleh pusing kan. Kalau kita ni saudara mara, suka gembira kawan-kawan kan, tiba-tiba seorang berpusing sana, seorang berpusing sana, best ke? Tak best kan? Kita best kan kalau boleh menghadap makan sama-sama kan. Boleh, jadi dia menghadap kita, aku menghadap kau, kau menghadap aku. Masya Allah kan. Iaitu Allah Ta'ala sebut tu kan, wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Yatasaalun makna bertanya-tanya khabar, bertanya-tanya kan cerita macam mana kau dulu, Masya Allah, di atas dunia kau macam mana kan. Jadi suasana yang indah lah di akhirat tu. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfikin. Jadi mereka pun berkatalah. Jadi Allah Ta'ala sebutkan benda ni untuk men-highlightkan kepada kita kan, apakah benda-benda yang menyebabkan orang-orang mereka ni boleh masuk syurga. Jadi Allah Ta'ala sebutkan sinilah, inna kunna qablu fi ahlina, kami dulu semasa bersama dengan family kami, semasa kami di dunia, setengah ulama kata fi ahlina tu maknanya kami di dunia dulu musyfikin. Musyfikin tu ialah sentiasa merasai takut kepada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makna sini perasaan kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala itulah yang menyebabkan kita ini mendapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka tu bercerita. Jadi Allah Taala cerita tu untuk menggambarkan kepada kita, memberikan menceritakan kepada kita bahawa itulah sepatutnya yang mesti ada pada kita di atas dunia ini, iaitu musyfikin, rasa takut kepada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Famannallahu alaina wa waqana azabas samun. Jadi oleh kerana itulah maka Allah Taala beri kepada kami, Allah kurniakan kepada kami nikmat ini kan, dan Allah Taala selamatkan kita daripada neraka As-Samun. As-Samun ini, jadi maksud As-Samun ni ialah neraka, kalau kita kata, kalau kita terjemahan biasa maknanya azab yang pedih lah kan, azab yang menyakitkan. Tapi kalau lebih detail, Samun ni dia macam satu setengah ulama kata seolah macam kalau kita makan racun tu kan. Racun tu sama kenapa racun tu sama? Dia kata bila kita makan racun dia akan masuk menyelinap ke seluruh anggota badan manusia itu kan, akan menyakitkan sampai ke tulang-tulang. Dia akan rasa sakit yang sangat dahsyat. Itu racun. Jadi itulah samum dia kata. Ada lagi lah beberapa ulama lain memberikan makna-makna yang tetapi menunjukkan ia satu keadaan azab yang sangat menyakitkan. Inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Jadi mereka ni bercakap lagi ni. Bercakap lagi iaitu kami dulu sebelum ni kami nad'uhu, kami hanya beribadat, kami hanya takut, kami hanya menyembah Allah SWT saja. Kami minta kepada Allah Taala saja kan. Kemudian innahu huwal barrur rahim, dialah Maha Ihsan, Maha Pemberi dan Maha Penyayang kepada kita semua. Kemudian fazakir. Jadi sekarang ni habis ni kita tengok kan, setiap kali Allah Taala ceritakan tentang azab, tentang apa yang berlaku umat-umat terdahulu dan sebagainya, maka biasanya hujung tu Allah Taala akan sebutkan
Fa tu kita kata ialah lil fasihah, iaitu oleh kerana itu, oleh kerana cerita-cerita semua tadi itu, maka wahai Muhammad fazakkir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun. Maka wahai Muhammad, zakir, maknanya ingatkanlah, beringatlah kepada manusia itu, peringatkan kepada manusia, kamu ni bukanlah dengan nikmat Tuhan kamu ni kahin dan juga majnun. Maknanya apa dia dengan nikmat Tuhan kamu? Kalau kita katalah kan, apa nikmat Tuhan kamu? Nikmat Tuhan kamu tu ialah maknanya apa? Nikmat Tuhan Islam lah kan. Jadi makna kita ni kan, bila kita ni dapat Islam, bila kita ni dapat Islam bila kita ni dapat Islam, maka itu adalah nikmat yang terbesar. Sebab itulah kita kata nikmat iman dan juga nikmat Islam. Jadi Allah SWT beritahu kepada Nabi Muhammad SAW, fazakir fama anta bi ni'mati rabbik. Oleh itu berilah peringatan wahai Muhammad, dan kamu ni dengan nikmat Tuhan kau tu, dengan kau dapat Islam tu, kau Allah Taala beri iman, kau dapat nikmat wahyu dan semua tu, nikmat-nikmat itu tu, kau bukanlah kahin. Kahin ni ialah, kita kata kahin tu di apa terjemahan dia, tolong tulislah kat situ kan, iaitu kahin ni. Kahin tu iaitu yang duduk di rumah-rumah berhala tu kan, tu kan, yang penjaga-penjaga tu kan. Dan juga tidak gila. Jadi itu adalah di antara kan, kita kata perkataan-perkataan yang digunakan oleh Nabi, oleh orang kafir untuk melabelkan Nabi SAW. Mereka kata sahir, mereka kata kahin, mereka kata majnun, mereka kata macam-macam lah, nak benda dan sebagainya kan. Jadi semua benda tu adalah tuduhan-tuduhan yang dikenakan oleh orang-orang Quraisy terhadap Nabi SAW. Jadi Allah Ta'ala kata, takkanlah kau kan, tukang tilik. Terima kasih tukang tilik. Tukang tilik. Kemudian seterusnya, kemudian fazakir. Habis am yakuluna syairun. Ini lagi. Ini tuduhan lagi kan. Iaitu apa? Syair. Syair itu kan syair. Maknanya pandai. Syair itu artinya apa? Iaitu seorang yang pandai, kalau ikut untuk masa tu, pandai menggunakan perkataan sehingga boleh memukaukan orang. Bukan pukau tu, bukan. Tapi maknanya perkataan-perkataan dia indah. Wow, sedap dengar sampai macam kita sekarang macam lagu lah kan. Penyanyi-penyanyi kan pandai. Dengan suara dia sedapnya, dengan lenggok-lenggoknya, dengan muziknya. Orang dengar macam itu. Jadi macam syair lah zaman sekarang ni kan. Jadi am yakuluna, adakah mereka ni mengatakan kamu ni wahai Muhammad syair? Jadi kemudian kita natarabbasu bihi raibal manun. Natarabbasu bihi itu maknanya kami tunggu, raibal manun tu maknanya hawadis ad-dahri. Hawadis ad-dahri itu maksudnya macam inilah. Maknanya saat-saat kecelakaan. Gitulah maknanya kan. Jadi mereka ni dah kata Nabi ni adalah syair. Ni penyair semua ni. Penyair, tak apa, kita tunggulah dia hancur nanti dia. Jadi tak apa. Allah Taala kata apa kan? Kul. Katakan wahai Muhammad, jawab kepada mereka ni, jawab macam mana? Jawab kul tarabbasu, tak apa tunggu fa inni ma'akum minal mutarabbisin, aku pun tunggu juga. Makna tunggu kecelakaan lah gitu kan. Kau kata, kau orang Quraisy, kau ni maknanya penentang-penentang Islam lah kalau pada hari ni kan. Kalau mereka ni merasakan tak apa, nanti hancur lah tu. Jadi tak apa. Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada Nabi kita, tak apa, beritahu kepada mereka tu, tak apa, cakap tunggulah. Kamu nak tunggu, tak apa, kami pun tunggu juga. Aku pun tunggu juga kau. Jadi dalam tafsir Jalalain disebut, maka berlakulah saat kehancuran kebanyakan daripada ketua-ketua Quraisy itu semasa di Badar. Jadi setakat tu dulu kita baca surah At-Tur hari ini. Kita berhenti pada ayat 31. InsyaAllah ayat 32 kita akan sambung esok, insyaAllah hari Sabtu. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.